Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Adabul Mufrad pada muka surat 381, bab yang ke-176, bab menyayangi binatang. Di bawah bab ini Imam Bukhari rahimahullah telah kemukakan 4 hadis. Imam Bukhari telah kemukakan 4 hadis. Baik, dalam tajuk sebelum ini Imam Bukhari buat tajuk kasih sayang terhadap keluarga. Kasih sayang terhadap keluarga. Dan tajuk sebelum itu lagi Imam Bukhari buat tajuk menyayangi makhluk yang ada di bumi. Yang mana beberapa tajuk yang kita baca ni daripada tajuk sebelum semuanya berbentuk menyayangi. Jadi tujuan Imam Bukhari buat tajuk ini sebenarnya untuk menyatakan bahawa antara tuntutan agama Islam terhadap penganutnya sebagai seorang Muslim dan juga mukmin menjadi suatu tuntutan agama. Kita menyayangi ahli keluarga, kanak-kanak. Begitu jugalah termasuk binatang. Bahkan ada hadis-hadis lain selepas ini mana kita kena sayang juga kepada, kita kata, pokok-pokok kayu, alam semesta, sungai, semua itu termasuk dalam tuntutan agama. Kerana dalam kehidupan kita di muka dunia ni, sesuatu yang berada di sekeliling kita, tak kiralah makhluk hayawan ke makhluk tumbuhan ke, semua itu adalah merupakan keperluan kita. Kita perlu semua tu. Jadi kena jagalah. Sebab tu Nabi SAW kalau dalam konteks menyayangi binatang ni, hadis-hadis Nabi ni bukan dalam bentuk hadis qauli saja, tapi ada juga hadis yang berbentuk fi'li. Bukan semata-mata Nabi sebut kena sayang pada binatang, tetapi Nabi praktikkan sehingga dilihat oleh sahabat. Misalnya Nabi kalau pergi berdekat binatang ataupun Nabi urus binatang korban misalnya, ataupun binatang yang menjadi tunggangan Nabi, kenderaan Nabi, kita akan jumpa dalam beberapa hadis Nabi akan doa kebaikan. Misalnya Nabi kata barakallahu fihi, ya Allah berkatilah pada binatang ini. Itu sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Baik, di bawah bab yang ke-176 ini menyayangi binatang, Imam Bukhari kemukakan 4 riwayat. Riwayat pertama, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda bihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhath ya'kulu ath-thara min al-'atash فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل البئر فملأ خفه
thumma amsakaha bifih fasaqal kalb fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaim ajra. Qala fi kulli dhati kabidin ratbah ajrun. Imam Bukhari dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada seorang lelaki, cerita ni berlaku di zaman Bani Israel. Potonglah ketika tu. Dulunya ada seorang lelaki sedang berjalan di suatu jalan di padang pasir. Ia berasa sangat haus. Lalu ia menemukan sebuah telaga atau sumur. Lalu ia turun ke dalamnya dan minum. Kemudian ia keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Mana dia, apa kita panggil, bukan makan tanah tu, dia macam jilat lah. Dia menjilat tanah lembab kerana kehausan. Oleh itu lelaki berkenaan berkata dalam hatinya, anjing ini telah mengalami kehausan seperti yang aku alami. Lalu ia turun kembali ke sumur itu, kemudian mengisi sepatunya dengan air. Mana dia ambil air itu menggunakan kasut dia, dan dia memegang sepatu itu ataupun kasut itu dengan mulutnya. Masa-masa dia nak naik itu, mana dia letak kasut itu di mulut dia, dia gigit lah supaya dia boleh panjat dia punya sumur itu ataupun telaga itu. Lalu dia memberi minum kepada anjing itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menghargai jasanya. Ubah sikit terjemah itu. Sebab di sini syakara di sini maksudnya maka Allah menghargai kebaikannya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah berbuat baik kepada binatang dapat pahala? Itu sahabat tanya, buat baik kepada binatang ni dapat pahala juga ke? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan pada setiap makhluk hidup itu kita akan dapat pahala. Sesiapa saja yang berbuat baik kepada makhluk hidup, dia akan dapat pahala. Baik, kandungan hadis. Hadis ini menganjurkan agar berbuat baik kepada binatang. Anjuran agar berbuat baik kepada manusia. Kalau memberi minum kepada anjing saja pun sudah dapat keampunan Allah, maka kalau kita memberi minum kepada seseorang Muslim, tentu lebih besar lagi pahalanya. Kalau binatang anjing tu kita kata, pada anjing kita kata najis, kita tak boleh makan dia. Berbuat baik kepada anjing pun boleh pahala, walaupun dengan sekadar memberi minum. Air itu pun tidak bayar, pun percuma pun. Apatah lagi kalau kita buat baik kepada sesama Muslim, tentu pahala dia lebih besar. Yang ketiga, hadis ini merupakan dalil bolehnya seseorang melakukan musafir sendirian tanpa membawa bekalan, selama tidak dibimbangi akan kemusnahan diri. Yang keempat, boleh tambahlah satu lagi. Hadis ini juga menunjukkan kepada berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada jaga tumbuh-tumbuhan ni, mana kita jaga ekosistem alam lah. Kalau dalam bahasa sekarang ni, kita jaga ekosistem alam ini, alam sekitar ni kita jaga. Bahkan kita perjuangkan untuk kelangsungan alam sekitar ni, tidak mencemarkan alam, kita kata mencemarkan sungai dan sebagainya. Itu termasuk sunnah Rasulullah. Dalam kitab-kitab fiqh, jaga alam ni dia bukan sunat, dia wajib. Itu jelas disebut. Misalnya kita kata seseorang yang membuang sampah dalam saliran, parit ke longkang ke, sebenarnya apa hukum dia?
Berdosa besar tu bukan dosa kecil sebenarnya. Tapi orang kita tidak diberi pendedahan kau ini. Orang kita hanya ditekankan arak saja haram. Riba haram, rasuah haram, zina haram. Sedangkan mengotorkan saliran air itu tidak dianggap haram, padahal tak ada khilaf dalam kitab bahawa itu perbuatan haram. Sebab apa? Sebab dia boleh menyebabkan berlaku kerosakan, misalnya banjir, kilat dan sebagainya. Air bertakung menyebabkan jadi membiaknya jentik-jentik kita tu. Jadi kalau kita, walaupun Nabi tidak sebut tentang jentik-jentik tu, kenapa Nabi tak benar kita mengotorkan saliran menyebabkan air tersekat, tersumbat? Ada sebut dalam hadis secara khusus itu. Secara khusus disebut dalam hadis. Sebab itulah para ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i sendiri pun ada buat kenyataan mana perbuatan mengotorkan saliran air, takungan air termasuk sungai, parit, itu termasuk perbuatan haram. Sebab apa? Sebab kerosakan dia itu bukan kepada individu itu saja, tetapi dia boleh menjejaskan kehidupan masyarakat sebenarnya. Tu orang kita tidak diberi pendedahan kalau itu. Bahkan kalau orang masyarakat kita lah, anda duk perhati tengok, kalau duduk tepi sungai tu tempat dia tahu siapa. Sebab apa? Dia kata kalau dia tahu siapa tu akan pergi mengalir, tidak duduk kawasan rumah dia. Tu salah, tu memang tu haram perbuatan itu. Bahkan dalam hadis, misalnya hadis Nasa'i yang lama dah kita bincang hadis ni, kencing di tepi sungai haram. Apakah dalam sungai? Tak boleh. Itu jelas disebut oleh Nabi. Dan ulama bincang, larangan itu menunjukkan makruh ke ataupun menunjukkan haram? Boleh dikatakan semua ulama kata larangan Nabi itu menunjukkan perbuatan itu dosa besar, bukan dosa kecil, dan dia perlu bertaubat. Perlu bertaubat. Baik, hadis yang kedua, Ana Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'a fadakhalat fiha an-nar yuqal wallahu a'lam la anti at'amtiha wala anti saqaitiha hina habastiha wala anti arsaltiha faakalat min hasyaishil ard. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada seorang wanita diazab di dalam neraka kerana seekor kucing yang ia kurung hingga mati kelaparan. Maka dia masuk neraka kerana kesalahan dia itu. Maknanya dia tidak bertaubat. Lalu dikatakan kepada dia, wallahu alam, kata perawilah, engkau tidak memberinya makan dan engkau tidak pula memberinya minum ketika engkau mengurungnya, dan tidak pula engkau melepaskan daripada kurungan itu sehingga dia boleh mencari makan. Makan sendirilah. Hasyah ni, apa kita panggil ni? Hasyah ni jenis apa ni? Binatang ni, semut jenis gitulah. Gitu ya, kita panggil bahasa kita ni. Mana binatang-binatang kecil itulah. Serangga lah kita kata. Supaya dia boleh makan serangga dan sebagainya. Itu mana hasyash. Sini pun dia buat haiwan-haiwan dan serangga-serangga tanah seperti tikus dan lain-lainnya. Dia boleh cari makan sendiri. Apa duk kurung gitu sampai mati. Tapi lah ni alhamdulillah kita kata, dunia semakin berkembang, dia ada hotel kucing. Dia ada hotel kucing. Bukan sekat nursery tempat letak anak dekat tempat kucing. Maknanya nak pergi mana-mana tak apa, bayar ya. Tu. Orang yang minat kucing ni, dia tak berasa tu. Kos tu, bahkan itu satu kepuasan kepada dia. Dan tu tidak salah pun dalam agama. Sahabat Nabi pun minat kucing, bila pergi mesti kena habis duit lah. Tak apa tu. Tak apa tu ya. Bahkan silat-silat bahkan boleh pahala lah. Kita jaga, kita bela dia, kita jaga molek, boleh pahala. Boleh pahala. Sahabat-sahabat Nabi bukan Abu Hurairah seorang pergi kucing, sahabat lain pun ramai pergi kucing. Bila jaga molek, lepas tu doa kebaikan kepada kucing, keberkatan, hak tu boleh pahala.
Maka kucing ni disebut sebagai minal mutawwifin wal mutawwafat. Dalam Al-Quran pada sebut kucing ni adalah antara binatang yang berlega di kaki-kaki manusia dalam rumah tu. Sebab tu dalam hadis sebut, dalam hadis taklih kita perah ni wak seperti mutawwifin wal mutawwafat. Taklih perah anjing buat seperti kucing. Perah pas ke dalam rumah taklih. Sekat luar boleh. Kalau pokok kita nak perah anjing lah. Supaya sahabat Nabi perah anjing. Kita boleh misalnya kalau berlaku kes kita kata kecurian tu, kita perah anjing untuk jaga keselamatan. Hal tu memang boleh. Dalam sahabat ada buat gitu. Untuk binatang kita, untuk jaga binatang peliharaan kita ke misalnya, kambing, untuk jaga tanaman boleh. Tapi dalam rumah tak boleh. Dia tak boleh perah supaya kita perah kucing, tak boleh. Kalau untuk keselamatan misalnya di luar rumah pun, tu boleh. Tu boleh. Sahabat buat ada dalam hadis tu. Tu. Lepas tu kita kata Allah kalau perah tu gagal dalam kampung, biarnya gagal lah. Dia kata dah orang curi. Mama mis contohnya lah. Ana pun tak perah, cuma nak ayat ni dari segi sahabat perah. Ana pernah pergi jumpa rumah seorang ustaz di Kota Baru ni. Ada anjing depan rumah dia. Bapa tu dia perah tu. Allah ustaz dia kata. Bangun anak pagi dia kata, jadi depan rumah dia tempat parking lembu. Lembu jenis lembu lepas ni. Dia kata payahlah sebab dia tuai lembu pun lembu juga. Anak pun tak faham mana tu. Hak tuai lembu, hak perah lembu memang jenis lembu juga, cuma cuma kaki dua. Payah nak kira. Kita rakyat dia kata pagar rumah tu. Kalau rakyat dia suruh pagar rumah. Aku sekali dia perah anjing kecil, anjing tu Cina dia peri je. Rupanya anjing tu dia bunyi suara lembu tu tak pergi. Nak kata tak ada apa. Kata lah orang kampung kan tu. Orang kampung ikut, orang kampung kata macam-macam. Moga dia ngaji ustaz ni bukan kata dia buat bodoh-bodoh dah. Jadi kita tak usah kata gapo. Kalau kita jahil kita ngaji. Itu mudah nak ayat. Untuk sekadar tapi tak leh. Nabi kata kalau awak naik atau rumah gapo mereka rahmat tak mari. Kenapa? Sekadar tu kalau ada keperluan begitu. Dan anda baca dalam buku-buku huraian ulama kita, anjing ni adalah satu makhluk Allah yang banyak memberi manfaat kepada manusia. Babi tak boleh, babi tak ada. Babi ni tak ada kelebihan seperti anjing. Dia hanya untuk daging saja. Hal tu tak boleh. Tak ada keperluan kita nak bela dia. Hal tu haram. Kok mana pun tak boleh. Tapi anjing banyak untuk kesedaran. Kalau kita ada pihak polis kan, banyak benda dia guna khidmat anjing. Bahkan boleh kesal CD cetak rampok pun. Anjing ni bila dilatih banyak sebenarnya. Anak sebut gitu pun anak pun tak perah sebab tak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan boleh. Tu sahabat Nabi ada anjing depan rumah. Benda-benda gitu kita kena tahu. Maknanya untuk keperluan kita. Sahabat Nabi ni ada kita kata kebun. Jadi anjing jaganya supaya tidak diganggu oleh atau babi tanah. Dan di Kelantan kita pun ada gitu. 30,000 tak silap 2 ekor dia beli. Baru selamat kebun nenah dia di Kata Panjang. Tu anak ayatnya. Maknanya agama Islam kita ni kalau dalam bab anjing ni dia ada hak. Kalau kita nak bela, nak ambil khidmat dia ada hak. Tak boleh buat seperti kucing, tak boleh. Kalau untuk keperluan kita tu tak apa. Misalnya kalau dulu sahabat tu bila misalnya nak jalan jauh, misalnya nak mengelakkan daripada gangguan kita kata binatang apa? Anjing. Sebab anjing ni suara dia tu frekuensi tinggi. Dia boleh untuk dalam perjalanan pun boleh guna khidmat dia untuk keselamatan. Jadi kalau ada keperluan begitu boleh lah. Tapi zaman kita ni ada ke keperluan gitu? Kalau kita duduk anak pun tak nampak tu sebab tanah pun tak perah anjing tu. Tapi dalam kisah ustaz tadi tu, dia kata memang dia kata lembu berok memang dia malah kita tidur pakai serabut dia kata. Royak ketua tuan lembu kata pagarlah rumah tu. Tuan lembu tu kata dia suruh kawan ni pagar rumah. Lembu dia lepas gitu ya. Memang jahil semua. Kalau kita baca dalam hadis kita bela binatang siapa mengganggu jiran, tu dosa besar.
Dosa besar dan boleh menjadi penyebab masuk neraka tu. Kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Baik, seterusnya hadis yang ketiga, kandungan hadis tu. Cuba tengok kandungan hadis yang kedua tu. Berdasarkan kepada hadis ini, beberapa kesimpulan ulama buat. Yang pertama, diharuskan memelihara dan mengurung kucing kalau diberi makan dan minum. Sebab anda sebut sana lah, nak pergi mana-mana, nak pergi musafir, boleh letak di hotel kucing. Cuma bayarlah berapa. Mana kucing tu dijaga, kadang-kadang lebih baik daripada kita jaga lagi. Itu dia punya, kita kata zaman kita ni ada kemudahan begitu. Dan insya-Allah boleh pahala. Yang kedua, wajib bagi pemilik haiwan untuk menafkahi. Nafkah tu bukan kepada bini saja lah, kepada kucing pun kena nafkah juga. Yakni memberi hak dia, makan, minum dan penjaga dia. Kalau dia sakit, kena pergi klinik dia. Dia ada pula Dr. Menate ni, bahasa Kelantan parut dia bina. Dr. Menate, bukan Menate doktor, Dr. Menate ni. Doktor haiwan. Boleh pahala dia tu. Habis duit. Ada jiran tu, masa anak duduk di Selangor, dia duduk di Selangor, dia minat kucing. Rumah dia tu jadi tempat rawat kucing. Dia sanggup habis piti. Dia pindah tu, lelaki dia pindah mari kerja di Kelantan. Dia duduk di Bacok tu. Siapa dia kutip derma dengan saing-saing dia. Kucing air asal berpuluh ekor dia jaga. Lepas tu dia ada satu tempat di PCB, di Patah Bacok tu lah, Patah Irama tu. Dan nak pagi dia hasil duit derma kawan-kawan dia kutip dia untuk orang panggil apa ni, gelandangan di kalangan kucing. Tu dia gelandangan kucing-kucing pas itu. Ada jenis orang gitu. Hak dia bela tu suku, hak luar dia beri khusus duit dia. Lepas tu dia minta sayang-sayang dia. Dan dia pun faham lah, dia faham. Dia buat baik pada binatang ni boleh pahala. Dia faham tu. Ada jenis orang begitu. Dan sahabat Nabi pun ada hak gini, buat baik pada binatang khusus. Ada. Kalau kita baca dalam hadis kita akan jumpa. Baik. Yang ketiga, haram membunuh kucing dan mengurungnya tanpa memberi makan dan minum. Sebab dia ni tidak dikira sebagai binatang buas, binatang berbisa, tidak. Hak Nabi benar kita bunuh ni binatang yang boleh kita kata yang membahayakan manusia, itu kita boleh bunuh, diharuskan. Bahkan kadang-kadang wajib. Yang keempat, mengurung kucing dengan tidak menyediakan keperluan dia makan dan minum. Ini merupakan maksiat yang menjadi sebab seseorang itu terhumban ke dalam neraka. Jelas disebut dalam hadis. Jadi kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Baik, hadis yang ketiga, an Abdullah bin Amr bin al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum wailul li aqma'il qaul wailul lil musirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sayangilah orang lain agar kamu disayangi. Okey, anak tu bagi huraian lalu. Berdasar kepada hadis ni, sayangilah orang lain kamu akan disayangi. Maknanya salah satu sebab Allah campakkan perasaan dalam hati orang lain sayang kepada kita, timbul perasaan ihsan orang lain kepada kita, salah satunya kerana kita menyayangi orang lain. Itu jelas. Dalam syarah hadis memang disebut gitu. Ampunilah kesalahan orang, nescaya Allah akan mengampuni kesalahan kamu. Mana kalau ada orang buat kesalahan kepada kita, kita maafkan. Kesalahan dia apa? Kelebihan dia apa? Allah akan mudah memberi keampunan kepada kita. Minta saja Allah ampun selalu. Sebab apa? Sebab kita mudah dan lebat. Celakalah bagi corong-corong perkataan. Mulut maksudnya mulut lah ni. Celakalah. Ni celakalah ni corong-corong perkataan ni. Tepat keluar perkataan mulut lah, kita kata mudah. Itu maksud dia.
Begitu. Ataupun boleh juga dia maksudnya sama ada mulut ni, orang panggil rongga, sama ada mulut, sebab mulut ni digunakan untuk berkata-kata, ataupun telinga yang mendengar kata-kata tetapi tidak diambil, tidak melalui cara yang memberi kebaikan, bercakap dengan cara tidak baik, ataupun dengar nasihat tapi tidak ambil peduli, dengar Quran, dengar hadis tak ambil peduli, telinga tu maksud. Itu mana aqma'ul qaul, sama ada yang keluar perkataan atau yang mendengar perkataan. Mendengar perkataan ni telinga lah, yang mengeluarkan perkataan adalah mulut. Nabi kata celakalah mana orang yang bercakap tidak dengan percakapan yang baik, dan telinga yang mendengar nasihat tapi tidak peduli pada nasihat, celaka. Nabi kata celaka di sini ana lebih cenderung untuk menterjemah maknanya tidak bertuah orang itu. Ulama kata tidak bertuah orang itu, maknanya dia tidak ambil manfaat dengan apa yang dia dengar, dan dia tidak manfaatkan lidah dia dengan yang sepatutnya. Celakalah bagi mereka yang terus menerus, mana tidak berhenti daripada melakukan dosa. Maksudnya dia panggil musirun ala dzunub, buat dosa, bertaubat, buat pula, bertaubat, ataupun tak bertaubat, terus menerus buat dosa, tidak berhenti. Celakalah orang itu yang selalu melakukan kesalahan tanpa taubat, tanpa berhenti daripada kesalahan, padahal mereka mengetahui bahawa itu adalah keburukan. Dan kita kena ingat hadirat, dalam konteks agama kita, keburukan yang dilakukan ini dia memberi kesan buruk di hari akhirat. Kebaikan yang dilakukan di muka dunia dia memberi kesan kebaikan di hari akhirat. Itu sistem yang Allah buat dalam kehidupan kita. Sebab itulah Nabi sebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Tu antara yang Nabi sebut, dunia ni tempat kita bercucuk tanam. Kalau kita tanam yang baik, yang baiklah kita akan tuai. Kalau kita tanam yang buruklah kita akan tuai. Jadi kena berhati-hati, kena berhati-hati. Jadi hadis ni termasuk dalam hadis peringatan, hadis tarhib, hadis untuk menggerunkan kita kena jaga mulut tu. Dan setiap nasihat yang kita dengar dengan telinga kita, ambil perhatian, kena ambil peduli, jangan tidak peduli. Itu maksudnya. Baik, hadis yang keempat, an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man rahima walau dzabiha rahimahullah yaumal qiyamah. Daripada Abu Umamah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyayangi walaupun terhadap binatang yang disembelihnya, nescaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Bila dia nak sembelih binatang pun dia mengambil kira sifat rahmat itu. Misalnya dalam hadis pisau tu kena tajam, dan kena tahu cara sembelih yang paling cepat mematikan binatang itu. Kena tahulah, mana kena belajarlah. Sebab tu kalau kita tengok dalam syarah hadis, mana sembelihan yang terbaik adalah sembelihan yang cepat, sekali tangkap tu mati binatang. Itu yang terbaik. Mana alat sembelih itu mesti tajam, cara sembelih itu cara yang terbaik. Ada juga setengah ulama dalam syarah hadis sebut sebaik-baiknya janganlah sembelih binatang di hadapan binatang yang lain. Ini ada dalam hadis ni. Sebab itulah ana pernah tengok sembelihan korban di Madinah. Sebab ana pernah pergi kita masa kita buat haji binatang banyak. Dia buat macam dia likun dengan apa ni, kain. Dia ikut dengan kemah dengan mana bila binatang itu masuk untuk disembelih di kawasan itu, binatang lain tak nampak. Binatang lain tak nampak. Sebab nak beramal dengan hadis itulah. Sebab binatang ni walaupun dia perasaan dia tidak sesempurna kita, tapi dia ada juga perasaan. Perasaan takut, perasaan sedih, dia ada juga walaupun tidak sesempurna manusia. Sebab tu Nabi tak benar. Kalau boleh jaga hak tu, insya-Allah kita akan dapat rahmat Allah di hari akhirat. Kena jaga tu. Hak ni ana tengok kurang kita beri perhatian. Kalau sembelih binatang korban, kadang-kadang dekat je duduk. Siapa bila sembelih kita tengok binatang tu gelepah hidup. Dia takut juga bila tubik darah. Kalau kita buat jauh sikit pun lebih baik. Biar jauh lah. Mula-mulanya tebing lah. Tebing satu sudut pada dah.
Dah binatang akan disembelih untuk seterusnya duduk di sana, tutup sikit. Sebab tu ada setengah-setengah ustaz tu bila dia nak sembelih binatang banyak tu, dia akan cari tempat tersembunyi. Misalnya ada pokok ke, ada rok kata-kata, ada rok, jadi tak nampak. Tu bagus. Paling tidak kita buatlah supaya kain gotu putih, plastik putih hak tabel masa time back wah kan, tutup sikit je. Hak tu boleh. Tu. Dan masa ana dulu memang ana sebut Pak ana pernah sembelih binatang korban masa jadi tu email. Bila kita pergi tu banyaklah berbelah ekor. Kita kata sembelih hari ni lah sebab telah ada rok kecil tu tak apa, kita mari hari ni ikut sunnah Nabi. Jadi kita perhatikan masa sembelih, bukan sembelih seekor ya orang lain melihnya. Jadi kita tengok bila dia tak nampak dah, tenang nampak binatang tu. Tu kena ingat tu Nabi sebut. Jadi kena jagalah. Sikit yang kita buat boleh pahala besar. Dan dapat rahmat di hari akhirat. Kalau kita perhatikan 4 hadis yang kita bincang ni, bahawa Islam ni memang dia Islam ni agama rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan kepada manusia saja, tapi kepada seluruh makhluk Allah SWT. Dan itulah orang Islam yang sebenar. Baik, seterusnya kita pergi pada bab yang kedua pada pagi ini, iaitu bab yang ke-177, mengambil telur burung. Becam ambil telur burung, ngepeklah burung tu mau telur dia tu. Lagu mana tu, boleh ke tidak tu? Baik, di sini Imam Bukhari rahimahullah kemukakan satu riwayat. An Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nazala manzilan fa akhadha rajulun bayda hummarah faja'at tarifu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ayyukum faj'a hadhihi baydatiha. Faqala rajulun ya Rasulullah ana akhadtu baydataha. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam urdud rahmatan laha. Urdud rahmatan laha. Daripada Abdullah bin Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di suatu rumah. Lalu seseorang mengambil telur burung humrah. Kemudian datanglah burung itu sambil mengepok-ngepok sayapnya ke atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bertanya, siapa di kalangan kamu yang telah membuat burung ini terganggu dengan mengambil telurnya? Seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sayalah yang ambil telur burung itu. Lalu Nabi bersabda, kembali ke semula telur itu sebagai bentuk rasa kasihan belas kepada ibu burung itu, kepada burung itu. Baik. Jadi burung humrah sini burung kecil seperti burung pipik lah. Enggak telur dia besar mana, orang tak makan pun telur tu. Baik, di sini hadis ni ada huraian dia. Kalau kita tengok zahir hadis ni tak boleh ambil telur binatang. Lepas tak makan telur lah kita ya. Tak makan telur lah kita. Orang perah nak hayat telur. Apa maksud hadis ni sebenarnya? Cuba kita tengoklah. Sini dia buat sikit ya. Apa anda baca ni? Hadis ini menerangkan bahawa mengambil telur burung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sifat rahmat terhadap haiwan, dan menjelaskan bahawa Islam memerintahkan agar bersifat rahmat terhadap haiwan. Hal ini maksud dia begini. Mengambil telur itu dengan maksud bukan untuk kegunaan kita. Sebab burung pati misalnya, kita perah dia. Maksud memang kita nak ambil kan telur dia tu, sedap kalau telur puyuh kau misalnya. Tu tak apa, memang makanan kita. Ni sahaja kat burung pipik ni kecil besar mana telur dia ada bersatu ya tak makan pun. Mana ambil ni bukan dengan maksud untuk manfaat. Tali. Kalau ambil tu untuk sebab kita sembelih dia lah. Sok kita kata ambil telur sembelih pun boleh kalau nak makan. Ni tidak, dia main-main ya. Dia main-main. Tu tak boleh. Ni berkenaan dengan apa? Jadi kita ambil telur ayam tu tak apa semua lah mak kata boleh tu untuk manfaat kita. Memang ayam tu dibuat untuk kita pun. Burung dan sebagainya. Sebab kata penyu. Kita kata nyanyi lah komuk dia dah ambil telur dia. Memang tu hewan untuk kita dah. Baik. So yang kedua, patutlah ke mana perah burung dalam sangkar tu? Tidak beri hak dia untuk dia mengawan. Biasanya burung titir lah. Burung titir.
Ana pernah tanya dia, ana sebut hak ni memang haram tak boleh. Dia kata, ana kata apa tidak bui dia hak dia nya untuk dia bersama dengan apa yang orang panggil hak betina. Sebab binatang ni naluri dia ada, naluri untuk mengawan itu. Dia kata tak boleh. Kalau bui gitu jadi rosak suara dia. Dia kata kanan. Dia tak bui. Tama-tama kalau beberapa bulan lagi dia nak buat pertandingan lah. Dia tak bui. Bahkan anda tengok dia tak bui pun, dia pakai seekor gitu ya. Buti tidak memang tidak. Kebuku mana soto ka buti kita tak reti pak bu ni Titik tak? Buti tak leh gitu. Sebab tu dulu anda ingat apa ni almarhum Haji Nur Peti, pengaji Nur Peti, Mufti Haji Nur. Dia kata memang dia marah nak dalam kuliah ni. Berdosa kalau kita nak perah gitu kena bui juga seminggu sekali. Hak molek-molek jadi benar-benar gitu. Jadi tak boleh. Berdosa tu. Hak tu memang ulama sebut dalam kitab. Supaya perah binatang lain. Misalnya perah ayam kapung, ayam laga tu lagi tak tentu dah. Mana dosa berkali ganda, belaga ayam tu dosa. Lepas tu, hak ni pun anda tanya juga. Dia tepat pusat latihan ayam baik ni dibaca. Anda pernah pergi tengok. Sekali tu tengok cara dia urus. Dia cara nak bersih tekak dia, nak bunyi suara parau tu tak. Siapa ayam lain, dia panggil cikgu dia tu. Cikgu ni bahaya, cikgu ni besar dosa dia ni. Mari pada Bangkok tu lagi tak situ. Beribu-ribu harga. Hak buta mata dah pun 1,500. Dia sebut kerana tanya apa dia ciri-ciri ayam baik. Dia kata sisip balik warna merah, dia panggil warna merah dari kan, warna menisang angin dia panggil, warna menisang angin. Balung tebal, dada akak gitu dulu. Orang tu ciri-ciri ayam baik. Hak ni kadang-kadang 6 bulan lagi nak tani dia tak wui dah mengawan. Dia perah seko-seko, dia tak wui dah untuk dia kita kata mengawan tu. Tu bahaya. Hak itulah ulama kita haram. Binatang ni dia ada naluri yang Allah buat untuk dia supaya kita juga dari segi nak kepada pasangan dia tu haram dosa tu jelas disebut. Jadi kena beringat sikit. Kita perah binatang ni kita kena jaga hak dia. Kalau tidak berdosa besar, bukan dosa kecil. Kena berhati-hati. Baik, jadi mengambil telur burung yang dimaksud adalah hadis ini mengambil telur burung dengan maksud bukan untuk keperluan kita. Kalau untuk keperluan kita tak apa, boleh, tidak jadi masalah. Misalnya kita ambil, misalnya contoh dia kata telur, dia telur tak tahu aku telur burung, ikutlah burung kita ambil dengan maksud untuk makan, mungkin dia boleh makan. Tu tak apa, tu tak jadi masalah. Tu. Anda tidak nafikan dalam setengah kitab yang anda baca. Dia kata kalau hak kita perah tu tak apa, hak kita tak perah tak boleh. Ada juga yang kata begitu. Tapi kebanyakan ulama kata kalau kita ambil dengan maksud manfaat tak apa. Tu. Memanglah marahlah ayam ambil telur je dia hambak kita, tapi tak apa tu. Sebab telur tu kita nak makan. Boleh. Tu. Baik, seterusnya. Ni burung dalam sangkar dia sebut. Burung dalam sangkar. Di sini dua hadis. Bab yang ke-178 ni bincang burung dia kurung. Baik, kena beringat. Dua hadis dikemukakan di sini. Hadis yang pertama itu hadis yang ke-383. An Hisham bin Urwah qala kana ibn Zubair bi Makkah wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmiluna at-tayr fil aqfas. Daripada Hisham bin Urwah dia kata, Ibn Zubair berada di Mekah. Ibn Zubair ni duduk Mekah. Abdullah bin Zubair itulah cucu Sayyidina Bakar. Hak mati perang Hajjaj tu. Dia berada di Mekah. Sementara para sahabat Nabi SAW membawa burung dalam sangkar. Mana sahabat Nabi ada perah juga mengata gak burung ni memang perah dia kena burung. Sangkar ni sangkar lagu mana? Ni ulama. Apakah sangkar kecil? Anda terlupa ni satu poin ya. Tak apa kita baca dulu ni. Terlupa mujur tak teringat ni. Dia ada satu poin lain yang berkait. Baik, kita baca ni dulu. Sementara para sahabat Nabi SAW membawa burung dalam sangkar-sangkar. Baik. Hadis ini menerangkan bahawa mengurung burung dalam sangkar dengan tetap menyediakan makanan dan minumannya tidak berlawanan dengan sifat rahmat.
Sini sebut rekap, tapi dalam syarah lain mesti dibui hak untuk dia bersama pasangan dia. Seminggu sekali ke bui. Ada sesetengah ulama menyebutkan hak ni. Bahkan guru ana dia lebih setuju pada pandangan ni. Dia kata kalau kita bela burung, dia duduk dalam sangkar kecil menyebabkan dia nak terbang tak boleh, itu saja dunia dia. Itu ramai ulama kata haram. Sebab dia nak terbang. Kecuali kita sangkar tu besar, dia boleh terbang, itu tak apa. Tetapi kalau bubuh dalam sangkar sebuah ni, sangkar ni dia bawa mari. Ataupun kadang-kadang dia lepas, ataupun kadang-kadang dia bawa sangkar kecil, kemudian ada juga ketika dia lepas di sangkar yang besar, tu tak apa. Letak dalam sangkar banyak ke? Titi tu tak? Letak dalam sangkar tu kecil, satu saja. Dia tak letaklah di sangkar yang besar, dalam sarai yang besar. Satu ulama kata berdosa. Sebab apa? Dia tak boleh terbang. Dia tak boleh terbang. Supaya juga ulama kata seorang yang pero kuda tapi duduk dalam kandang dia, dalam sehingga dia tak boleh berlari, tu pun tak boleh juga. Tidak bawa dia keluar ke padang yang luas untuk dia berlari. Dia boleh jeng lah, kita kata orang dia tu tak boleh. Kena benda-benda lagu tu kena faham. Jadi setiap binatang yang kita pelihara kena tahu tabiat dia. Kalau tabiat dia jenis terbang gitu, kena bui hak dia tu. Sebab itulah orang-orang yang nak pelihara burung pati ni, burung pati kan dia gerak ke latih panggil gerak, dia boleh lepas gitu, dia balik rumah. Ataupun kita buat sarang tu besar, kadang-kadang pokok dalam sarang lagi, tu tak apa. Lepas tu pelihara burung pati duduk berok atas kain yang jemur orang tu, lagu mana? Tu berdosa, tak boleh. Kena beringat lah. Ni kena beringat. Kalau kita pelihara, kena jaga, tu kena jaga, wajib kena jaga tu. Kalau tidak berdosa. Kena berhati-hati tu. Sebab anda masa ngaji lu, guru anda bincang ni, wak mari kata-kata ulama gini, Allah serabut hati-hati. Kita muka orang jemur kain ni, memang kena jemur luar rumah. Penuh burung tu. Burung pera, tak pera tu lain. Tu bila pergi royak ke dia, dia kata burung memang begitu, dia kata. Itulah ni lah sani lah. Tadi lembu, tuai lembu pun lembu, ni tuai lembu pun burung, tuai burung pun burung juga. Lebih kurang tu. Benda-benda lagu ni kena jaga. Kalau nak pelihara kena jaga. Sebab itulah kalau di kawasan perumahan jangan pelihara binatang. Dia boleh mengganggu. Misalnya burung, kita tanya lah. Burung ni kalau burung pati ni, kalau mengikut doktor lah, anak tanya, tak sesuai. Kalau ada anak dia apa, jaga dia panggil asma ni kita kata, tak boleh, tak sesuai. Tu. Jadi maknanya kalau kita dalam perumahan yang sempit itu, rumah tereh, kita nak pelihara pati, bagi anak tak sesuai. Jiran tu kadang-kadang dia tak suka, tak gini apa boleh ada anak dia, tak boleh, memang tak sesuai. Dia ada setengah-setengah burung tu memang tak sesuai. Janganlah. Kalau kita tidak jaga hak jiran kita berdosa besar. Bahkan disebut dalam hadis, dalam kitab ni juga, tanda seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia jaga hak jiran. Baik. Ni kalau kita nak bincang tentang pandangan ulama dalam kitab fiqh Syafi'i. Rumah kita tu, misalnya rumah teres, kita nak tambah. Kita nak buat pagar tu straight, nak buat 2 tingkat, dia mesti minta kebenaran jiran. Dalam mazhab Syafi'i kata takut jadi terhalang angin nak masuk rumah jiran tak boleh. Sebab apa? Kita buat pagar tinggi, buat rumah 2 tingkat, rumah tu asas tingkat, nak buat 2 tingkat, kena minta kebenaran. Tu dari segi fake. Sebab apa? Sebab angin ni hak jiran, dia panggil hak jiran. Kadang-kadang tu buat pagar tu tinggi tu, jadi menyebabkan jadi gelap, ataupun angin jadi tutup, jadi panah rumah jiran. Itu kena minta kebenaran. Sebab tu pihak majlis bandar yang nak buat, kalau nak buat perubahan rumah, kena minta kebenaran macam mana. Betul tu. Sebab kalau zaman Nabi tu pun dia ada majlis perbandaran Madinah, dia tak benar. Siapa menjejahkan dia punya keselamatan jiran, Rasul buat rumah 2 tingkat jadi retak rumah orang. Tu benar-benar gitu, kena jaga. Hak tu termasuk dalam sentuhan agama kita. Jangan main-main. Banyak hadis, salah satu punca manusia masuk neraka kerana tidak jaga kemaslahatan jiran, bahkan menyakiti jiran. Anda sebut dah sebelum ni kan, cerita ni, hadis ni terdapat dalam riwayat Bukhari.
Ada sahabat Nabi cerita pada Nabi, ada seorang perempuan tu hebatlah ibadat dia, malam maya tahajud tak tinggal, sehingga ibadat dia dikagumi oleh lelaki-lelaki. Tapi masalah dia ni menyakiti hati jiran. Apa Nabi kata? Nabi kata, bukan orang lain. Nabi kata hiya min ahli nar, perempuan itu adalah ahli neraka. Sebab dia jaga hubungan dengan Allah dia tak jaga hubungan dengan manusia. Dia gagah dalam hubungan dengan manusia. Dia hanya jaga hubungan dengan Allah. Tak boleh. Agama Islam kita ni dia bukan bab ibadat dengan Allah saja. Dia hubungan dengan manusia pun wajib juga. Tuhan yang sama, Tuhan yang dia sembah itulah yang mewajibkan kita jaga hubungan dengan manusia. Jangan main-main hadirat. Agama kita ni dia kehidupan. Agama kita ni adalah kehidupan. Baik. Kemudian sahabat tu cerita pula, dia kata ada juga seorang wanita yang mana dia ni biasa je ibadat dia biasa, tetapi dia ni sangat jaga hubungan dia dengan jiran. Nabi kata hiya min ahlil jannah, perempuan itu ahli syurga. Dalam riwayat Bukhari. Jadi riwayat sebegini kena jadikan perhatian. Jangan main-main. Kita duduk di kawasan perumahan kena jaga ni. Parking kereta kena jaga. Banyak kau kena jaga. Kita basuh kereta kita, siapa kena air kau sebelum kena basah dia punya baju dia jemur, air mengalir pergi ke rumah dia, semua tu kena jaga belaka. Kalau kita nak selamat di akhirat. Moga ada ke setengah-setengah rumah teres tu kan, dia tak ada buat batas dah. Jadi bila kita basuh kereta pun gimana? Tak boleh, kita kena buat batas. Setara tu agama kita. Sebab guru anak dulu dia buat. Masa itu dia buat. Bahkan dia panggil, dia minta anak cari tukar buat supaya bila dia basuh kereta air tu masuk elok, tak pergi rumah. Tu orang cerdik, orang pihak agama dia ambil kira. Dia suruh anak cari nak tukar. Nak buat lagu mana? Kadang-kadang rumah ni setengah rumah tu dia buat batas. Sekadar sekaki ke nak supaya air tidak mengalir. Setengah tu tak buat. Kena buat sendiri. Ni kalau lantar tu rendah ke sebelah rumah jiran kan. Tak ada sikit abu kering rumah kita. Semua air pergi rumah jiran. Ngepek jiran pula dah. Tak boleh. Bagilah tu wajib kena jaga. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah di hari akhirat. Kalau tidak kita akan tanggung beban di hari akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, hadis hadis yang kedua lah. Hadis yang kedua. Hadis yang pertama lagi. Hadis ini menerangkan bahawa mengurung burung dalam sangkar tu boleh, tapi kena bui juga hak dia lah. Kena lepas juga ataupun kena buat sarip sana. Dulu para bupati kita buat ni berapa kaki anu buat, siapa pokok boleh duduk dalam, kita kerak atas tu duduk dalam. Jadi kita tengok tu dia boleh duduk pada pokok, dia makan ulat-ulat, dia makan daun tu memang orang panggil tabiat semula jadi dia. Kena ada tu. Kau tidak tahu sah hati-hati. Jadi buat dosa tak ada pasal. Hadis yang kedua. An Anas qala dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fara'a ibnan li Abi Talhah yuqalu lahu Abu Umair. Wa kana lahu nughair yal'abu bih faqala ya Aba Umair ma fa'ala aw aina an-nughair. Ni Nabi. Daripada Anas bin Malik dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang. Dia pergi ke rumah Abu Talhah lah. Lepas tu dia tengok anak lelaki Abu Talhah, hak orang panggil Abu Umair. Ni hadis ni pun ada diulang 2 kali dalam kitab ni. Budak kecil tiba-tiba dipanggil Abu Numair. Abu Numair ni kena ada anak dulu baru boleh panggil Abu Numair, ayah Numair. Nabi panggil itu Abu Numair. Tak pernah jumpa budak kecil orang panggil Pak Emak. Kapu Pak Emak. Lekat nama Pak Emak. Anak kata, mana panggil Pak Emak? Tahu kapu panggil gitu. Cik dia. Tak sekolah panggil Pak Emak. Dia pun suka. Semua orang panggil Pak Emak. Pak Emak ni kan nama tu untuk bukan untuk budak kecil gitu. Panggil Pak Emak. Bunyi besar pada budak kecil. Tak apalah tu. Ni salah satu bentuk dalam kalangan orang Arab, walaupun seseorang itu tak ada anak, kadang-kadang dia guna juga gitu, boleh, tak salah.
Walaupun misalnya dia ada anak akak kau misalnya, seperti Aisyah kan, Ummu Abdillah, dia pera anak dara dia. Kok ni tak ada pun. Tak ada, tak libat anak saja gelar dia. Guna dalam bentuk kunyah Abu Umair. Dan bahasa ni mengikut ulama yang disebut di sini Allah tanda gurau dengan budak. Kalau kata gurau dengan budak, menyebabkan budak jadi rapat. Nabi panggil dia Abu Numair. Padahal kecil lagi dia. Abu mana kecil? Dia ni ada seekor burung. Dia pera burung nurai. Burung nurai ni 10 burung lebar lah. Kalau tempat kita 10 burung lebar, nurai. Jadi mainnya dia. Dia pera burung kecil. Jadi mainnya anak Abu Talha. Lalu Nabi kata kepada dia, wahai Abu Numair, duk buat gapo tu? Mana burung nurai engkau? Hadis ni sebut. Bila Nabi jumpa, mana burung lebar? Nabi tanya, Nabi gurau dengan dia. Nabi bermesra dengan budak. Dalam riwayat lain, selepas tu lah mati burung dia tu. Burung dia mampu. Sedih dia. Nabi pergi ke telah burung tu mati. Ni lain, cerita lain. Mati. Nabi gosok pada Nabi kata setiap hak hidup tu mati. Nabi kata Nabi gosok, Nabi counseling lah dia sesuai dengan budak tu. Masa dia dah tu semua mati. Nabi gosok kepala, Nabi doa keberkatan kepada dia. Ni anak Abu Talha. Jadi Nabi gurau dengan dia. Jadi nak ayatnya sini, salah satu dalam syarah yang nak baca sini pun dia buat sapaner. Kalau kita perhatikan hadis ni, mana kehidupan sahabat ni sebenarnya serupa dengan kehidupan kita. Anak dulu pera burung lebar masa sekolah tu. Ayah kita buat sarang kecil khusus untuk dia. Bahkan anak dia tu kita je suak pula. Dia ada makanan khusus dia pula. Sahabat pun gitulah, dia biasa tu. Tu boleh pahala tu pera tu. Baik. Bila burung dia mapuh tu, sedihlah dia jerit. Dia jerit. Tu. Baik, kandungan hadis ini poin terakhirlah kita bincang. Yang pertama, keutamaan keluarga Abu Talha. Hal ini ditunjukkan dengan seringnya Nabi mengunjungi mereka. Ini antara sahabat yang disebut dalam hadis beberapa kali Nabi mengunjungi rumah dia, Abu Talha. Abu Talha ni antara sahabat Nabi yang menjadi contoh teladan juga dalam bab keluarga. Banyak cerita juga Abu Talha ni. Itulah Ummu Talha tu lah hak jenis pasal kuat semangat pada takdir kan. Nak bila anak dia mati tu, kita bincang dah sebelum ni. Ni salah seorang contoh dalam keluarga bahagia dan keluarga yang memahami agama. Yang kedua, boleh kita bergurau dengan anak kecil guna bahasa yang sesuai dengan dia. Tidak jadi masalah. Panggil pak emak kau. Mana Abu Numair? Mari Abu Numair. Pada budak kecil lagi. Mana burung pera. Bila mati tu Nabi pergi gosok pada Nabi doa keberkatan. Nabi wayak pula jangan sedihlah. Engkau hidup ni mesti mati. Cari lain lah pula. Benda-benda gitu termasuk dalam sunnah. Yang ketiga, boleh memberi nama kunyah, iaitu nama yang diawali dengan Abu, Ummu kepada orang yang belum ada anak. Dan boleh anak-anak kecil bermain dengan burung, pera burung boleh. Tapi kena ajar cara pera lah. Jangan siapa mampu pula tak cara tak boleh. Yang keempat, boleh mengurung burung dalam sangkar dengan syarat tetap diberi makan dan minum dan hak untuk dia mengawalnya. Kena tambahlah. Ini dalam syarah disebut. Yang kelima, boleh menggunakan tasghir, bentuk kecil terhadap nama hingga terhadap arah. Ni asal Numair ni maknanya Namir. Seperti Uthman Uthaimin. Itu dia panggil sintaksi. Dalam bahasa Arab ni dia ada isim mukabbar. Misalnya mukabbar ni kita kata Muhammad, kita boleh panggil Humaid. Uthman, Uthmu ataupun Uthaimin. Yang mana daripada Uthman, biasalah bila kita guna tasghir Uthaimin, dia menunjukkan kelembutan bahasa. Bagi orang Arab. Seperti kita gini ya, kita tak guna gitu. Tak ada tasghir bahasa Melayu kita. Cuma ada tasghir bahasa yang menunjukkan lembut tapi dalam bentuk yang sesuai dengan, misalnya ini umum lah,
Awal. Awal panggil. Kita orang tua panggil ke budak awal. Mek kita panggil mek. Ini bahasa Kelantan lah ni. Itu juga bentuk tasghir. Tasghir itu bukan dalam bentuk lafaz, tapi dalam bentuk menggunakan nama sebutan manja untuk menunjukkan rasa dekat di hati. Itu termasuk. Ya, nah. Kalau orang tua apa panggil mek pada kawan ni besar dah dia tua. Panggil mek, panggil awal kepada budak-budak jantan. Ataupun bahasa ke dia menunjukkan lembut. Kadang-kadang kita panggil ni anak dara kita ni, padahal tidak anak dara kita pun, anak lah. Itu antara kalimah-kalimah dalam bahasa Melayu untuk menunjukkan kelembutan dan rasa kasih sayang. Dalam bahasa Arab, salah satu penggunaan dia panggil musaghar. Seperti tadi lah. Misalnya kita kata Namir, Numair, Uthman, Usmu ataupun Usaimin, tu dia panggil musaghar. Jadi bila orang Arab bila dengar tu kan dia rasa dia hormat kepada kita. Tu cara bahasa yang menunjukkan kepada kehormatan. Tu dia panggil tasghir. Tu boleh. Yang keenam, yang terakhirnya, boleh bersajak, yakni mengakhiri perkataan dengan suara yang sama dalam berkata-kata selama tidak mengada-ngada. Dia panggil, kita kecek guna bahasa yang berima tu. Ada rima akhir. Misalnya kalau ngaji untuk peti almarhum, dia ada buat ke tafsir suratul Kahfi, dalam mukaddimah dia sebut, dia kata saya menyediakan ramuan yang rapi dalam menghurai suratul Kahfi. Misalnya dia sebut, bahasa dia sedap. Orang panggil hujung dia tu serupa. Sebab qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hujung tu dek lakon. Ada mati. Tu dia panggil bahasa berima. Dalam bahasa Arab dia panggil sajak. Hal tu tak apa. Tapi jangan sampai mereka takalluf mengada-ngada. Talih. Begitulah. Jadi untuk menghadapi, kita akan bincang menumbuhkan kebaikan di antara manusia. Mana kita bertindak, kita bercakap, buat sesuatu menyebabkan jadi hubungan manusia jadi molek. Ni kita akan bincang tu. Ni sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi insya-Allah tajuk ini kita bincang minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.